Bapa ini Sazali. Bapa, nama saya bukan Sazali, Pak. Habis tu nama? Nama saya Sazade. Kenapa bapa asyik dengar Sazali? Sakit hati saya, Pak. Pak, boleh... Bila masa bapa tukar IC? Betul, Pak. Ya. Nama saya Sazali, Pak. Sazali. Sazade, Pak. Sazade, ya? Ya, kenapa bapa asyik dengar Sazali, Ya, tak Pak? apalah. Nanti minta kita tukar liriknya. Ya, Pak. Kalau boleh, Bapak duduk dulu, Pak. Kenapa? Karena saya mau minta wang. Malam ini malam minggu, Pak. Saya mau berfoya-foya dengan rakan dan teman-teman saya di luar sana. Sanadir. Apa Sanadir? Salah, Pak. Sazanir. Bapak jangan gelak, Pak. Ini serius, Pak. Saya mau peras ugut sama Bapak. Bukan. Kenapa asyik minta duit? Ya, saya sudah tidak bekerja, Pak. Macam mana saya mau dapat duit, Pak? Jadi, Bapaklah bank terbesar saya, Pak. Sazadi, tahu tak? Bapak lagi teruk. Langsung tak ada kerja. Langsung tak ada kerja? Macam mana tu? Tapi, Pak, saya ada dengar bunyi duit shilling, Pak. Macam mana boleh tahu? Pak, tolong, Pak. Saya terdesak, Pak. Saya mau pergi berfoya, Pak. Ada saja. Nah, berapa itu, Pak? 70 sen. 70 sen lah, Pak. Zaman 70-an mahal ni. Bolehlah, Pak. Mahal yang kan, ni, Pak, ya? Yang ni kira macam 70 ni. Orang tua-tua bilang, Pak. Iya, kalau nasi lemak pun 3 sen. 3 sen, tapi sekarang tak cukup, Pak. Tak cukup? RM1 70 sen, lagi RM1-nya di mana? Tapi, Pak, tak apa. Tanpa 70 sen, tak cukup wang sejuta. Okey, Pak. Arios, boleh, Pak? Boleh. Pak, kenapa tangan saya, Pak? Kenapa? Tangan saya, Pak. Kaki saya juga sakit, Pak. Kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Pak, adakah ini Bapak doakan saya menjadi begini, Pak? Bukan. Sebab engkau anak derhaka. Bukan saja minta duit. Bahkan menguntuk bapak. Saya tidak derhaka, Pak. Mentang-mentang kaki bapak krem. Aduh. Wah. Pak, Senang Pak. kau nak. Doakan saya, Pak, jadi sembuh kembali, Pak. Baik. Alhamdulillah, ya Allah. Inilah dia. Untuk menonton cerita kita semua, kita bawakan Abang Salman Al-Farisi. Ya Allah, terima kasih, Terima kasih, ya. sudi bersama-sama kami, ya. Sama. Untuk kita nak menceriakan. Sebab tajuk kita pada hari ini adalah seni seniman. Jadi banyak kita nak korek, tapi sebelum tu, seperti biasa, kita ada apa? Kita ada seminit bersama. Kata-kata nasihat, kata-kata yang indah daripada pakar motivasi. Sama-sama kita boleh, Pak? Jom. Pak, tak marah, ya, Pak? Ya, tak. Let's check it out. Assalamualaikum, hello, apa khabar? Seminit bersama saya, Dr. Kamril Haji Abdul Karim. Hari ini saya akan berkongsi mengenai topik dalam kita mendapatkan peluang pekerjaan dan juga cabaran-cabarannya. Memandangkan cabaran mendapatkan peluang pekerjaan ketika ini, kita seharusnya mempunyai satu pemikiran yang sangat terbuka untuk kita mempelajari ataupun mencari kemahiran yang belum pernah kita pelajari sebelum ini. Sikap keterbukaan itu akan menyebabkan kita lebih senang untuk mencari pekerjaan baru yang bukan dalam bidang pengkhususan yang kita pelajari. Sentiasalah mencari peluang-peluang dan juga ilmu-ilmu dan juga kemahiran baru untuk kita sentiasa menginovasikan diri sendiri. Dengan adanya keterbukaan minda kita, ini akan menunjukkan satu daya saing yang sangat tinggi pada diri kita untuk kita mendapatkan peluang yang lebih baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dalam cerita kita semua. Bukan Abang Salman seorang je, ada lagi seorang kekanda Sifu. Oh, hebat. Orang hebat. Dia buat muka macam nervous, kan? Betul kan? Bang, yang sudah tu sudahlah, bang. Jangan nak nervous sangatlah. Jangan dikenang, bang. Hidup kita sebagai manusia ni sebenarnya tidak pernah siap. Jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak. Itu dia Abang Sani Sudin kita. Terima kasih Kanda sudi menceriakan lagi ni. Kanda dah pesan awal-awal. Nadia jangan tanya soalan-soalan yang pening-pening, ya. Soalan-soalan yang santai je. Oh, memang kita bagi soalan paling payah sekali lah. Boleh Tak ada hal. Tak ada hal. Tapi kan kita nak ceritalah ni aktiviti Abang Salman kita ni. Macam mana aktiviti sekarang ni? Penuh ke jadualnya? Kata tadi saya sempat berborak bila nak main ukulele. Puisi dengan ukulele. Betul. Oh, sekarang ni tak ada dah guna piano ke? Guna gitar biasa je tak Abang Sani dia lain. Dia memang main tu. Dia memang dahsyat tu. ukulele dah dahsyat lah. Apa lagi aktiviti ni, bang? Okey, saya baru saja habis dengan unit drama RTM. Hui, itu yang seronok tu. Up sikit. Apa tu? Bila akan unit
drama TM katanya minggu depan ni keluar. Minggu depan. Dah berapa lama dah syuting itu? Sebelum PKP. Sebelum PKP. Tapi adalah antara semasa PKP itu adalah apa nak kena repair sebagainya, edit sebagainya. Ya. Kita punya salah seorang orang kuat unit drama pun ada, Koji. Ya. Brother saya tu dia tanyalah Nadia bila nak jemput abang Koji ni. Sebab Alamak. Koji kalau jemput ni 1 jam tak cukup, dia kena 2 jam dengan abang Koji. Okey, selain itu biasalah aktiviti seniman lah, Persatuan Seniman Malaysia. Saya terlibat secara langsung semasa PKP pun banyak kita program-program yang kita aturkan untuk beri sumbangan, berikan kepada bantuan-bantuan untuk COVID seni kepada anak-anak ahli seni ni. Ya. Okey, sampai itu juga saya masih lagi syuting sitcom JKK di salah satu siaran TV ya. Dan juga baru saja ni pun saya baru habis shoot untuk YouTube. Oh, busy dia macam-macam bang ya. Review produk. Dia orang minta je, so minta ada serta artis yang terlibat untuk buat review produk, tapi dia ada buat macam sketch sikit lah. Dia bukan tunjuk barang je. Tunjuk barang gila. Tak klise dah macam tu bang ya. Dia ada sketch sikit. Lepas tu baru dia tunjukkan barang. produk dia. Yeah. Sekarang ni mesti kena ada selingan dengan drama. Betul. Tertarik nak tengok apa yang kita nak Macam kita tadi. Macam tadi juga. Walaupun kanan saya Walaupun kadang-kadang spontan ya. Spontan. Tapi terbaik. Awak terbaik. Berikan Mas Ani. Ya, nanti saya akan bagi duit shilling buat Abang Salman. Abang Salman kalau start dia gelak dia bukan main lagi. Ni kanda Sani kita. Kalau boleh ni nak tahulah ni perjuangan dalam dunia seni ni sampai bilakah semangat perjuangan itu? Pada saya ni macam seni ni bukan sekadar hobi Padahal hobi seni ini adalah satu jawatan anugerah kepada orang macam kita, dan aku menganggap platform seni ni bukan untuk yang bukan aku membina kepribadian aku di dalam pentas seni. Sebabnya ia adalah seni ini salah satu bahan motivasi dalam kehidupan seseorang itu. Dia bukan suka-suka. Memang kena suka. Kan? Tapi dia suka dia ada matlamatnya. Yes, mesti ada tujuan matlamat dia, bukan suka macam makan sambal belacan je. Sambal belacan pedas-pedas, lepas tu dah kenyang macam tu je kan. Itu bila orang tanya aku, "Engkau masih buat ke kerja-kerja seni ni?" Ini bukan kerja, ini jawatan aku. Jawatan abang letakkan dia dari seni ni. Benda ni anugerah. Jadi kita tidak boleh mensia-siakan apa anugerah tu. Kan separuh orang kadang-kadang ambil tu kata seni ni buang masa lah, itulah. Sebab Tuhan tak pilih kau untuk jadi orang macam aku dan Salman macam kita. Betul. Kita berdarah seni, seni kita. Kita jadi bila aku ambil jadikan bahan motivasi platform tu, seni tu, aku dapat belajar macam-macam daripada alam sebelum jadi ni. Tu sampai secara tidak langsung aku meng-create satu fakulti aku. Fakulti dipanggil Faculty of Life Engineering. Life Engineering. Nak build diri sendiri. Tahu je. Tak. Saya tak gelak, takut. Ini jadi kegiatan-kegiatan selain pada berteater, yalah orang tahu aku ni siapa. Ini adalah buku terbaru. Itu dia. Saya yang berjudul Monolopong. Melopong asalnya. Melopong dia kan. Tapi ambil mono kerana aku punya subjek matter yang atas sekali adalah teater. Teater yang paling atas. Yes. Tak sampai lagi soalan ke situ. Aku dia kenal terus dia pun melalui seni. Aku kenal dia pun melalui seni. Dan juga gambar ni kalau ingatkan, sebab saya pernah baca kisah cerita Abang Sani Sudin kan. Dia memang gambar ni daripada zaman baca sajak tepi jalan. Sajak tepi jalan kan. Jadi market kena halau dengan orang-orang tertentu. Jadi kau bayangkan anak Kuala Lumpur dihalau keluar daripada Kuala Lumpur. Nasib baik aku tak ada pistol. Kalau aku ada pistol aku tembak dah. Sabar bang, betul. Yang sabar. Tapi ni Abang Salman ni kan, tadi kan kalau macam Abang Sani jawatan dia, tu dah jawatan dia letak kan. Betul. Tapi saya tertarik dengan jawatan kalau Abang Salman ni punya Exco Keagamaan dan Kemasyarakatan. Ya, betul. Untuk Persatuan Anak Seni Malaysia. Seniman Malaysia. Persatuan Seniman Malaysia. Persatuan Seniman Malaysia. Ya. Jadi kalau boleh terangkan sedikit jawatan tu berperanan sebagai apa? Okey, sebenarnya kita Persatuan Seniman Malaysia, kita ada ahli 7,000 orang.
Yang depan, siapakah mereka? Yang depan TV, belakang TV. Belakang TV pun sekali. Yang kru kameraman semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, yang mereka orang seni. Jadi mereka boleh daftarkan diri untuk menjadi ahli Persatuan Seniman Malaysia. Itu satu. Keduanya, Persatuan Seniman Malaysia ni adalah satu persatuan yang paling lama sekali. Yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tahun 74, nampak? 74 ya. 4 ngam-ngam nombor 4 ni. 4 ni baru masuk ditubuhkan NGO itulah, Persatuan Seniman Malaysia tu. Dan juga saya selaku ESCO dan juga AJK Persatuan Seniman Malaysia, kita banyak macam saya lebih keagamaan dan juga kemasyarakatan. Tapi jangan tengok sangatlah muka saya ni asyik nak gelak je kan. Tapi janggut tu nampak ustaznya. Betul tak Bang Sani? Betul tak janggut dia nampak ustaznya? Tapi kalau boleh jangan tanya. Jangan tanya. Dia lain nanti. Okey, di mana saya menjaga bahagian iaitu kebiasaannya artis-artis, ahli-ahli seniman, artis veteran yang uzur, sakit, yang perlukan bantuan, perlukan bantuan sebagainya. Itu tugas saya lah. Kita banyaklah setakat ini kita dah banyak sangat membantu ahli-ahli kita ya 7,000 orang. Tapi kita tak mampulah nak tengok semua. Tetapi kita buat yang termampulah. Adakah kita dapat dah senarai nama macam abang ada sediakan senarai nama yang betul-betul yang mana artis veteran yang perlukan bantuan kita dahulukan terlebih dahulu. Ya betul. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM sebab RTM juga ada bekerjasama dengan Persatuan Seniman Malaysia yang mana kita pihak RTM minta Seniman Malaysia untuk bagi nama-nama artis yang dia boleh lagi berlakon tapi dia tak ada job. Jadi ada nama RTM ni akan ambil. Ya, kita sebab kita ada database. Artis veteran atau artis yang tak ada job ni, maksudnya kita bagikan serahkan kepada RTM dan RTM boleh pilih lah. Alhamdulillah, tu terbaiknya. Patutlah alhamdulillah, moga berkatlah semua warga RTM termasuk yang bercakap ni pun kita semua berkat dia. Amin. Kita dipermudahkan urusan. Tapi bagi abang Sani sendiri tadi ada cakap ada di antara kita ni bukan semua orang faham dengan dunia seni kita ni. Ramai kata ni kita ni berimajinasi. Memang kita berimajinasi. Semua orang ada imajinasinya, tapi ada yang tak faham. Dia kata apalah kejayaan seni ni. Bagi abang macam mana abang bagi respon, bagi penerangan? Macam orang yang tak faham tu kan, pada aku senang je. Kau punya pasal lah. Kau bentuklah kehidupan kau sendiri. Salman bentuk kehidupan dia sendiri. Kau yang cara tersendiri. Tapi jumpa kawan-kawan yang faham, kita boleh kolaborasi. Jadi kita akan dapat. Dia tubuhkan seniman tu sampai 7,000 tu. Benda-benda tu kepahaman tu yang penting tentang kehidupan tu sendiri. Bukan kerana seni tu. Seni tu hanya jambatan. Jambatan dia kan. Collaboration, life to life. Okey. Tapi kan bang, kalau kita sebagai anak seni ni kan, kita pastinya ada orang anak seni ni hatinya, jiwanya halus. Jadi ada orang kata ni, orang seni selalu sentap lah. Ayat-ayat sekarang ni cuka sentap. Tapi sebenarnya kita, pemahaman kita ni maknanya berbeza. Jadi orang tak boleh terima kadang. Yalah, benda kita mengikut kepahaman, akal dan jiwa yang tersendiri. Mengikut degree pemikiran seseorang manusia tu. Kalau dia tak suka, itu dia punya pasal lah. Kan? Kita buat kerja kita dengan secara luhur. Telus buat je apa kita buat. Itu maka tu cakap pasal buku lagi. Masa cakap pasal ini adalah monolopong. Ini adalah cerita-cerita skrip sebagai skrip. Cerita tentang perjalanan hidup seorang orang macam aku. Jadi diterbitkan oleh Nuha Books. Kalau siapa-siapa nak beli, nak cari buku ni online, nuhabooks.com. nuhabooks.com. Jadi aku ambil kesempatan itu untuk mempromosi lah. Ya kan? Kalau boleh pusingkan tengok-tengok daripada depannya. Depannya gini. Lepas tu belakangnya macam ni Okey, inilah dia okey. Kau boleh nampak ni itulah dia. Dari depannya macam ni. Lepas tu bila kita depankan sikit nampak muka Abang Salman lah. Abang Salman ni. Bila orang tanya, ni buku apa ni? Kadang-kadang saja musik Abang Salman. Jumpa menyakat. Salman, kau buku, setiap manusia yang lahir ke dunia dah bawa buku. Tapi kau tak nak baca buku tu. Dia menong kat rumah pena. Tanya aku, buku apa bang? Buku 5 dengan buku lali lah. Sempat dia buku 5, buku lali memang lain-lain memang semua dah ada kan masing-masing kan. Yang inilah kita dapat tengok gambar yang dikongsikan ni. Ini mana ni?
Cerita lama lah ni. Kanda Sani kita ada buku. Nanti kang Buku lirik lagu yang dibukukan. Lirik lagu yang dibukukan. Ini persembahan dekat UKM, betul tak? UM lah. UKM pula dah. UM tadi ada konsert Itu di tadi. Rumah Pena dengan Wak Yim. Rumah Pena jadi kalau boleh antara lirik-lirik lagu yang terdapat dalam buku tu, lagu tu memang kita sebut pasal ilham sebenarnya. Ilham ni setiap orang berbeza-beza. Kalau macam abang, adakah dengan pergi di kawasan-kawasan bandar untuk mendapatkan ilhamnya? Pada aku, merayau itu adalah ruang kuliah aku yang tersendiri. Bukan ruang kuliah tu bukan mesti duduk dalam bilik darjah. Pada aku, merayau itulah ruang kuliah. Di situlah aku dapat ayat. Adakah membaca itu perlu ada bahan bacaan di tangan? Ya. Tak kisah. Perlu kebaca dengan bacaan-bacaan. Rupanya melihat dan mendengar itu pun membaca. Pada akulah. Melihat dan mendengar juga adalah membaca. Sebab kita dengan melihat ni kita dapat memati orang, kita dapat dapatlah kita menilai orang. Ini bukan falsafah, ini adalah kan. Itu kita dapat. Itu orang cakap, aku tak nak kaya, aku tak nak miskin. Tanya aku, nak apa? Nak apa? Aku nak duit je. Nak duit kan? Ni. Kita rajin lah. Kita kena rajin lah. Pergelutan tu antara rajin dan malas. Dia nak duit dia. Antara rajin dan malas cerita dia kan? Aku dah pergi cek mata. Doktor kata aku ada masalah. Aku cek mata. Doktor tanya. Aku tanya doktor, apa pasal mata gitu? Pandang je aku, dia gelak. Kenapa gelak? Mata Encik Sani lain macam sikit. Aku tanyalah, mata apa? Dia kata aku mata duitan. Memang betul. Memang jujur. Nampak daripada mata abang tu kan. Sebaiklah dia jujur, Bang Salman kita ni. Jujur sangat tu. Jujur sangat tu. Jujur sangat tu doktor tu. Apa masalah kau? Sempat dia kalau macam Abang Salman sini kan. Okey. Abang Salman sendiri untuk kerjaya sebagai untuk berlibat dengan lakonan ini. Adakah memang itu daripada minat daripada kecil? Ataupun pengaruh daripada rakan-rakan untuk sertai ini. Oi, lakonan sini baik. Okey, saya sebenarnya asal daripada teater, sama juga. Teater, orang teater. Macam Abang Sani juga. Tapi orang kata beza daripada jiwa teater nak bawa ke depan kaca TV untuk yang drama-drama ataupun filem tu berbeza. Betul, sebabnya orang teater ni sebenarnya dia ada asas. Maksudnya sedar diri, sedar ruang, sedar rakan. Ya. Jadi benda-benda itu dibawa ke dalam filem pula. Ataupun dekat layar TV. Jadi membuatkan orang yang ada asas teater ni di lain sikit. Itulah kata dia ada perkataan introvert, extrovert. Itu kanda saya yang kongsi. Disiplin, betul. Disiplin juga Civic. Saling berkait rapat dia. Disiplin. Macam kita janji dengan kawan pukul 8. Kadang-kadang kita yang berdisiplin ni datang, misal kata besok call time pukul 8. Pukul 7 kita dah ada di set. Ada yang datang pukul 12 tengah hari. Yang tu terlajak. Kerja dengan besi tu. Bagi makan besi dia. Kita dah set semua lampu tu, pengarah semua dah ada tu, pelakon semua dah ada. Mana heroin dengan morfinnya tak ada ke? Datang pukul 12. Mana orang tak mengamak? Masa. Di situlah disiplin. Itulah tadi kenapa sedar diri tadi. Sedar diri, sedar ruang, sedar masa kan. Sedar masa. Tiga benda sedar tu. Kalau tak ada tiga sedar tu maknanya kita jadi tak sedar diri jadinya. Jadi daripada teater itulah barulah dua tiga orang pengarah dan penerbit yang mungkin mereka nampaklah bakat saya yang sedikit ni spontan pula tu kan untuk diangkat ke dalam layar TV lah. Dan juga okey, kalau dari segi pembahagian masa pula, sebab kita nak jadi orang yang berdisiplin dan juga memberi kualiti pada masa yang sama. Jadi bila kita terlampau banyak juga komitmen, tak sempat pula nak jaga kualitinya. Macam mana kita nak menjaga? Sebabkan macam tadi tu, kita balik kepada teater tadi. Bila kita dah sedar diri, diri saya ni banyak kan. Nak kena tengok NGO lagi, betul? Nak ada syuting lagi. Lepas tu ada nak review produk lagi. Ya. So kena pandai menjaga masa dan juga jadual yang baik. Sebab saya NGO pun saya ada 15 NGO. 15 bukan 1 2 3 tapi 15 terus. Bersama kita Azlan. Dia juga iaitu Persatuan Orang-orang Minang.
Oi, orang Minang. InsyaAllah. Jadi itu antaranya lah. Banyak lagi NGO-NGO yang saya terlibat secara langsung dan juga jadi AJK. Jadi saya terpaksa juga menguruskan masa tu dengan baik. Ya, ui, banyak rancak ni kita nak borak ni. Bila cakap pasal seni seniman ni, ui, cerita dia memang meriah, macam-macam pelbagai sudut yang kita lihat. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, bagilah Bang Sani dan juga Bang Salman kita ni minum dulu. Anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam cerita kita semua. Ya, cerita kita semua masih lagi di sini bersama dengan anak-anak seniman. Terus kita nampak ada lukisan sebelah tu, bang. Bukan sebagai perhiasan je, kalau boleh nak tahu juga ni bakat seni selain daripada dengan teaternya, dengan juga apa itu puisi dan juga lukisan. Ada makna itu. Ceritakan. Ayo. Ni lukisan ni. Setelah aku kenal warna lah. Kenal warna? Aku pun mula melukis. Aku melukis di zaman... Seawal usia berapa tu? Masa tu sekolah rendah lagi. Matematik, mata pelajaran matematik fail. Tapi art dapat A. Oh, memang orang sini kan. Matematik fail. Art memang... Seni tu. Jadi benda tu dah ada pada kita. Jadi aku teruskan saja. Kan? Aku menggunakan bahan-bahan kutip. Kayu-kayu ini yang ini canvas lah. Ada di aku buat kerja kayu-kayu yang orang buang. Aku lukis. Aku tengok betul aku cakap mengembara itu tak semestinya pergi keluar atau dalam negeri. Membongkar tong sampah itu pun satu pengembaraan. Ya, tu yang dapat benda-benda kadang orang buang cat-cat lama aku ambil balik. Aku buat tak tahu orang kenal aku tak kenal aku punya pasal lah. Yang aku nak melukis. Kan? Aku tak ada taruh diri aku tu macam tak ada. Aku taruh diri aku macam akulah. Senang macam aku Salman. Kan? Jadi dengan lukisan ni kan abang luahkan apa yang terpendam di hati ke ataupun tak tahu, benda ni kadang-kadang datang secara spontan. Bang, ada pernah tak dapat ada masa kan memang tak nak keluar idea ni? Hari tu kalau kadang-kadang dia datang. Tetapi kita malas nak keluarkan. Jadi kita biar aje. Kadang-kadang lukisan yang dah siap, kita dah taruh tanda tangan, apabila kita renung balik kadang-kadang macam ada yang tak kenalah. Ini tak. Tu di situ aku dapat kaji tentang kita, tentang aku. Rupanya hidup manusia ni sebenarnya pun tidak pernah siap. Tadi dah makan, lagi makan lagi. Jadi aku berbalik kepada peribahasa orang Melayu kita. Ini bukan nak falsafah. Rumah dah siap. Pahat masih berbunyi. Itulah dia. Rumah tu siapa? Rumah tu bukan rumah yang rumah. Rumah tu adalah kita. Tidak pernah siap. Kadang-kadang kita ada rumah besar, mak cakap. Pasal dia tu menung tu. Dia tak ada duit lah nak repair bocor. Tak siap juga rumah lagi. Jadi itu yang aku faham lah. Betul. Kalau sebagai manusia aku faham hidup kita sebagai manusia ni tidak pernah siap walaupun kita bergelut siang dan malam. Dan banyak bila aku masuk benda ni dalam dulu aku ada Facebook aku masuk orang tak setuju. Kenapa pula tak setuju? Pasal dia kata apa ni hidup tak pernah siap. Hidup tak pernah siap. Betul aku cakap memang hidup kita tak pernah siap. Betul. Ada peribahasa rumah dah siap tukul masih berbunyi. Ada sebab bukan kita kaji balik. Aku kaji. Aku kaji pun di kaki lima duduk menong. Kan aku suka merayap dalam masjid India, tahulah kan. Dalam tu aku suka jalan kaki. Daripada gombak kadang-kadang jalan kaki sampai coket. Itu satu exercise. Apa pengisian kita waktu berjalan kaki dalam akal dan jiwa kita? Itu dia akal dan jiwa kita. Apa yang kita isi? Bukan jalan kosong. Bukannya. Jalan untuk tengok macam tu je kan. Kadang-kadang jalan jumpa duit shilling 2-3 posen. Kutip lah masuk duit shilling 7 posen ni masuk dalam poket. Kan? Kutip. Lepas tu pergilah jumpa kena tarik. Beli dapat rokok hisap. Kan? Itu benda-benda itulah yang aku relax je. Aku tak ada fikir yang ini malu. Tak ada. Suka hati aku. Jangan kacau hidup aku. Hidup engkau pun belum tentu siap. Tengok masing-masing hidupnya. Konsep dia masing-masing hidup semua tak siap. Ada perjalanannya. Apa kita bentuk gini, gitu. Ni memanglah mak bapak kita nak kita jadi orang. Mak bapak kita didik kita supaya kita jangan susah macam dia. Tapi kita kena rasa juga kesusahan dia macam mana. Siapa dia tukang masak paling sedap dalam dunia? Mak kita.
Masak apa? telur goreng pun Sedap. Air tangan dia goreng benda-benda tu dengan kasih sayang. Itu saja. Suara paling sedap penyanyi perempuan pun mak kita. Mendodoikan kita sampai tidur. Kita melena. Tidur nak mak nak buat kerja. Tu lah. Tu aku cakap, suara mak kita. Ya, suara semuanya mendayu. Itulah dia kan. Okey, bagi Kanda Salman pula ni kan. Apa yang kita sedia maklum, apa tu menjadi, kalau kat sini bahasa yang betulnya adalah ikon. Sebenarnya ikon lah. Ikon orang kelainan upaya. Betul. Sebab ada orang tak suka perkataan orang kelainan upaya, semuanya mengatakan kalau boleh gunakan kelainan upaya. Sebab apa? Dia tak ada kekurangan. Semuanya masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi lebih elok guna orang kelainan upaya. Jadi sebagai aku tu kalau boleh kongsikan. Aku tak suka, bukan tak suka, aku tak suka dengan orang. OKU. Kalau boleh apa dia Kanda? Insan kurang upaya. Insan kelainan upaya. Insan kelainan upaya. Kerana dia orang ada magic dia orang. Ya. Setiap manusia ada magic tersendiri. Kesaktiannya yang tersendiri setiap manusia. Cantik. Tengok melengkapkan lagi. Baguslah Kanda ni. Okey. Teruskan tadi. Saya pertama sekali saya pernah kena kecam. Banyak tomohan dan juga kata-kata yang kalau orang lain bukan saya kata saya bagus, tetapi kalau orang lain yang duduk di tempat saya rasa dah memang stres yang betul tekanan ya. Sebab depression. Ayat-ayat dia memang ayat powernya lah. Tapi bagi saya senang je. Saya merasakan bahawa ini adalah Tuhan yang bagi. Ya. Tuhan yang bagi. Bila Tuhan yang bagi mesti ada hikmahnya. Bila ada hikmahnya, cuma saya sendiri yang mengalaminya, mungkin saya tak dapat lagi hikmah. Itu je. Tapi bila saya dapat hikmah dia, saya, okey. Jadi bila ada, sama ada orang tua ke, budak ke kan, caci, kutuk saya, hina saya. Sampailah sekarang ni pun orang ada hentam saya. Masih lagi? Di IG saya, di Facebook. Kalau boleh tak percaya, pergi tengok. Macam-macam. So saya diam je. Kalau dalam IG, Facebook ni saya diam je lah. Tapi kalau berdepan pun, saya senyum je. Senyum aja. Bila dapatkan kekuatan tu sebenarnya macam mana tu bang? Dapat kekuatan tu supaya kita dah tadi macam abang kata, bila kita faham hikmah tu, kita akan jadi lebih kuat. Ya betul. Tapi sebab saya merasakan saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Kalau saya boleh berjalan dalam keadaan insan kurang upaya tadi kan? Insan kurang upaya. Kelainan upaya. Ada orang timun macam mana? Betul. Yang tak ada kaki, tak ada tangan. Orang bisu macam mana? Tak boleh cakap dengan saya. Kalau nak masuk dalam set ataupun dalam cerita kita, bahasa isyarat lah cerita dia. Isyaratnya kan. Orang pekak, orang buta. Saya rasa, saya sangat beruntung. Allah masih lagi beri saya sebenarnya nikmat kaki ni sikit sangatlah. Banyak besar lagi lah. Nikmat-nikmat lain tu, jadi saya rasa itu sebab bila orang hentam saya beri ketikan netizen ni hantam saya dalam Facebook dan IG saya syukur je lah, alhamdulillah. Senyum je lah. Senyum je sebab saya rasa ada lagi orang lebih susah daripada saya. Jadi kenapa saya nak stres, kenapa saya nak gila, kenapa saya nak hentam balik mereka kan? Betul. Sebab mereka mungkin tak tahu. Mungkin mereka tak dapat lagi nikmat rasa syukur tu. Rasa syukur tu. Sebab saya dah dapat rasa. Tapi adakah bagi macam abang sendiri kan rasa macam mereka yang suka kritik ni, mereka dah terlampau rasa diri mereka sempurna dan mereka terlupa bahawa makhluk yang pernah menjadi kesayangan Allah Subhanahu Taala dulu bila merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, dicampakkan keluar daripada syurga. Okey. Ya, abang. Saya nak cakap sikit-sikit ya. Sebab tapi mohon maaf lah kalau salah saya punya yang saya tafsir ni. Sebenarnya orang yang menghentam kalau bukan saya pun lah, maksudnya insan-insan lain yang istimewa ni, kalau mereka hentam, mereka caci, mereka hina, sebenarnya yang OKU mereka. Betul tak? Betul tak? Ya. Sebab mereka tidak boleh berfikir dengan waras, dengan sempurna. Jadi mereka lah yang sebenarnya mereka lah yang OKU. Kurang. Begitulah. Kelainan di situ. Cantik ni. Bagi saya begitu. Ni Abang Sani tengok tadi macam nak bagi kata-kata, bagilah sikit. Kata-katanya indah ni yang sesuai je kan. Itu sudah, tolong top up sikit. Ni cerita ni tolong top up sikit. Kalau aku nak cerita lebih boleh, tapi ada bajet tak? Okey, baik, sekian terima kasih saja
bersama dengan Abang Sani, kita bersama dengan Abang Salman saja. Kita ambil lukisan sana, kita jual lepas tu kan. Aduh, ya. Ini bagi Abang Sani sendiri kan. Pengalamannya lama bang. Okey, nak cerita balik kalau kisah Kepratasa boleh ya bang? Boleh. Legend kan. Kita tahu. Kan kita minta sikit lah nyanyi. Memanglah bukan sikit, banyak terus. Bang, tolonglah bang. Wajib kena nyanyi banyak. Ke abang yang mata jadi ni gede-gede. Kalau tak tolong, panggil ambulans. Baik, balik semula tadi ke Pratasa. Pertama kali bertentang mata dengan Dato' M. Nasir. Bagaimanakah perasaannya itu? Sebab pemikirannya sama, matlamatnya sama. Aku tak ada bercita-cita pun nak buat album berapa. Aku hanya... Tak ada? Tak ada. Untuk jadi... Kata mata duitan bang. Ada album dia baru dapat duitan. Okey. Jadi bila M. Nasir tengok kita orang punya zaman itu zaman kita pakai kaset. Jadi aku suka rakam lagu spontan-spontan itu kan. Guna Walkman dulu bang bukan Walkman, kaset biasa, kaset player tu, recorder tu. Old school lah, sekolah lama. Konon lah old school lah, tapi benda tu memang bagus sampai sekarang kalau ada simpan. Kalau ada simpan. Jadi M. Nasir pun ambil satu beg kaset bawa balik rumah dia di Sungai Buloh. Dia cek-cek, dia kena, korang ni boleh buat album ni. Tuan diam je lah. Diorang bukan tahu, tak apa. Aku uruskan dia tiap. Dia uruskan dia? Dia buat muzik di Singapura. Jadi sampai sini tuan masuk vokal je. Nak masuk suara dia pun kita orang bukannya ada bajet. Jadi aku pergi jumpa Freddy Fernandez. Freddy Fernandez. Freddy Fernandez dia selalu buat, dia pakai suara Usop untuk buat voice over iklan. Usop suara dia suara Imam. Suara Imam. Jadi kami jadi kawan lah. Dia cakap dia pergi sana, Freddy, kita orang nak buat album, muzik dah siap tapi nak masuk studio, duit tak ada. Alah, masuk je buat. Dia bagi lesen besar macam tu. Nanti kalau misal kata album ni jual, tuan bagi balik lah. Jadi dia bagi semua selesai lah. Selesai. Jadi Kepratasa ni wujud sebelum Kepratasa kami kumpulan teater. Kata elit tu apa? Teater elit tu adalah tempat aku bekerja dengan kawan-kawan. Teater elit itulah di mana basic tentang belajar tentang penulisan teater oleh Densman. Panggil dia Tuan Densman. Ya betul. Ada nama tu. Dia banyak mengajar dekat situlah. Untungnya orang macam aku ni kadang-kadang ruang kuliah tu pada aku bila duduk minum dekat kedai kopi yang cakap tu apa orang-orang yang hebat tentang sastra budaya, aku dengar je. Aku rakam je. Bukan rakam bukan dengar tu. Keluar dirakam dalam fikiran, faham. Itu untungnya. Kan? Jadi aku dapat sesuatu yang aku ndak. Kan? Kurang sekolahkan sikit yang tu kan dia. Memang kan benda ni sikit saya. Kita kena rajin. Lagi satu rajin, bisa kata ada persembahan teater di mana-mana waktu itu kan. Aku kan ada duit. Aku pergi dekat masa tu RM1 ataupun RM2 masuk teater, tengok panggung. Teater apa ni benda. Jadi di situ kita tengok tu secara langsung kita masuk ruang kuliah. Ruang kuliah. Persembahan itu ada satu ruang kuliah. Sebenarnya. Kita dengar, kita tengok, kita kaji. Oh, ini teater ni gini, lakonan tu apa ni, macam Salman cakap. Kan? Itulah. Tapi selepas aku dah tahu benda-benda tu, aku jadi belagaklah sikit. Kenapa belagak? Kenapa belagak? Jujur dah belagak. Belagak tu berlakon. Tengok belagak tu berlakon. Jadi bila aku cakap ni, tu aku terbit, aku buat macam-macam. Bila dah kenal orang-orang macam tu, aku rasa beruntung. Aku tu kan. Jadi setelah itu bila aku dah ada sikit lah kan pengalaman tu banyak maaf cakap banyak universiti offer untuk aku sambung belajar. Aku bukan cakap apa. Ini bukan belagak bang, bukan berlakon. Ini kan, pengalaman ni. Jadi aku tolak. Kenapa tak nak? Aku cakap orang putih dengan profesor tu. You want me to start back from zero? I don't want to waste my time. Oh my God. Bila kita nak masuk universiti, kita ikut balik fasa-fasa dalam universiti kan, sistem. Betul. Nak. Jadi aku cakap, I got my own faculty. You got your own faculty, which is everywhere. Everywhere I go, everywhere I hear. Kadang-kadang orang dengar aku cakap,
orang kata aku merapu. Salman tahu Tahu. Kan? Betul. Orang kata, Sani tu merapu je. Dia pun tak tahu apa dia cakap. Aku tak nak jadi P.Ramlee. Apa kau nak jadi P.Ramlee? P.Ramlee dah ada. Nak jadi aku nak jadi aku. Salman diri jadi sendiri. Salman. Kau nak jadi kau. Nadik. Kita nak jadi macam bapak kita pun tak boleh. Bapak kita dah tebas rumput. Lalulah nak kau nak sembahyang ke, tak nak sembahyang semua balik tu. Itu tanggung sendirilah. Betul. Betul. Bila kita fikir balik. Betul lah. Dia dah bagi semua benda-benda tu kat kita. Tapi kalau kita salah guna, bunga harum mewangi, bunga kembang tak jadi dalam tangan sendiri. Kau apa? Tanam bunga. Kau nak kembangkan dia, nak wangi dia, kau nak bacakan dia, siram. Pujuklah dia. Bercakap dengan dia. Malam ni bulan mengambang, jangan merayap. Lepas tu kau dengar orang gelak dalam bulan mengambang. Daripada atas pokok tu. Betul ni. Yang tu dah cerita seram, bang. Daripada cerita kita ni jadi cerita seram jadinya. Kita punya macam timun dan pisau. Tangan kanan pisau itu pun. Itu adalah kehidupan kita. Macam mana kalau kita nak bentuk timun itu jadi cantik atau hancurkan, itulah kehidupan kita. Kalau kita iris dia curve cantik-cantik kita itu terpulanglah. Tu aku cakap, bunga harum mewangi, bunga kembang tak jadi, semuanya ada dalam tangan sendiri. Dia belajar terus. Lagu tu album solo aku, Adu Mak tajuk dia. Adu Mak. Itu memang baik-baiknya dalam lirik lagu ya. Cantik. Tapi Kanda Salman, can I hear you and you speak in English also? Boleh? Ya. Okay. So sebenarnya kita belajar dengan seni ni kan. Betul. Yelah, bila dengan teater ni projection suara, ya. Betul. Macam kita nak lontarkan suara. Itulah bila saya dengar suara Abang Sani dengan suara Abang Salman ni, cakap dia lebih kuat daripada double N lontaran dia. Tu kami di zaman kami dulu main teater, kita mula berlatih suara, lontar suara. Pada perut, pada dada, pada tekak. Tiga peringkat suara tu. Betul. Kan kita bagian nak Arab belajar menjerit kan. Tetapi sekarang pemain teater tak payah jerit suara, dah ada mic. Dah ada mic dah. Dulu tak perlukan mic, memang dalam dewan tu kita memang satu patus gunakan suara kita kan. Betul. Jadi bila itulah dia. Kalau Abang Salman sendiri melihat macam mana gunakan, nak kena kontrol pula dah kalau ada mic ni berlakon lagi lah pula, tak boleh nak kuat-kuat suara dia. Itu sebab kadang-kadang bila lontar voice tu kadang-kadang yang datang bengkel teater tu dia tak jadi pelakon. Dia jadi penyanyi mana? Jadi penyanyi. Sebab kami pernah sekali mengajar kat Sarawak. Sarawak. Roadshow satu Sarawak. Untuk buat kelas teater. Vokal. Kadang-kadang dia pelakon tu, yang teater tu dia tak jadi pelakon, dia jadi penyanyi. Ya, sebab dia dah pandai lontarkan suara. Sungguh jauh di kau pergi. Laras seni suara. Tu dia. Baiklah, okey. Abang Salman, cerita dia macam mana Abang Salman? Kalau boleh kongsikan ilmu yang ada tu untuk supaya adik-adik kita di luar sana tu faham realiti hidupnya ni. Sebagai anak seni ni bukan nampak kita indah je. Dapat anak seni, jadi anak seni ni famous, glamour. Jadi bagi Abang Salman sendiri macam mana? Baik getirnya. Sebenarnya untuk menjadi orang seni ni senang. Senang dan mudah. Apa yang perlu kami tahu? Kena pula di zaman sekarang ni, zaman 2020 ni kan, ada media sosial Instagram, banyak semua Facebook tu. So dia buat gila sikit kan, ataupun dia buat kelainan sikit, dia dah dipanggil famous dan juga dah jadi orang seni lah. Tetapi sebenarnya yang susahnya ataupun nak jadi orang seni yang hebat yang seperti mana Abang Sani ni, dia nak maintain tu. Nak sustain di persada seni ni. Maintain sepanjang hidup ataupun sepanjang zaman, susah. Sebenarnya kalau kita tengoklah kan, macam saya sebut tadi lah, Satuan Seniman Malaysia kita dah terima 7,000 orang, bayangkan. Itu yang berdaftar, yang tak berdaftar kan, yang ada IG, yang Twitter, yang setengah juta punya view semua, itu mereka mungkin ada antara mereka yang tak daftar lagi. So ramai sangat kan. Untuk nak jadi orang seni ni memang mudah lah, macam saya cakap tadi. Tetapi sebenarnya nak maintain, nak kekalkan, nak tingkatkan diri, itu yang tak ada. Dan itu yang susah, dan itu yang tak dibuat oleh orang. Adakah kerana segelintir kita ni memang pandang enteng, rasa macam nak mudah, jalan mudah je, lepas tu tak kuat nak semangat ni? Betul. Itu adalah salah satu antaranya, yang mana bila dia dah famous, dia dah hilang hala tuju dia.
Dia apa? Dia dah duduk di awang-awangan. Apung-apung dia seronok dia ingat bila selama-lamanya dekat atas. Orang datang nak minta sign, orang nak ambil gambar sebagainya, dia dah hilang. Padahal sebenarnya kan hidup kita ni selagi kita hidup kita kena belajar, betul? Betul. Kena belajar sampai kilang lahat dah cerita. Kilang lahat, betul. Jadi sama juga orang-orang seni ni. Sebenarnya dah hebat macam mana sekalipun, sebenarnya ada lagi ilmu yang dia tak ada. So kena belajar. Itu sebabnya kebiasaannya orang-orang teater yang lahir daripada teater, bukanlah saya nak membanggakan orang teater, tetapi kebanyakannya orang teater yang masuk ke dalam industri seni, dalam filem atau TV, mereka sedar diri bahawa aku hebat pun sebenarnya aku banyak lagi ilmu yang tak dapat. Banyak lagi kelebihan tu yang jadi mereka mula merasa rendah dirilah. Maksudnya bukan rendah diri kita menghina diri, tidak kan, tetapi kita rasa banyak lagi ilmu. Banyak lagi ilmu yang kita boleh dapat. Pejam celik ni sekejap sangat ni. Boleh bagi ke kita nak borak-borak lagi sampai ke esok? Macam mana? Sempat lagi. Tapi sebenarnya kalau boleh dah sampai di sini, kita ucapkan ribuan terima kasih. Kedua-dua kanda saya yang hebat ni. Minta maaf kalau Adinda yang kerdil ini perlukan minta maaf hari raya je. Dia bagi hari raya je. Kita buat hari raya. Hari ni hari raya. Sempat dia mengusik. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada buah tangan daripada kanda saya, Kanda Sani. Student kita 50 lagu. Okey, jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam cerita kita semua. Okey. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati. Ramai-ramai saya tak sampai tinggi. Seorang lelaki bernama suami. Mau tengok, bila tengok kanda kita dah buat muka berkerut macam tu, cukup nak bingit telinga cerita dia. Okey, baik, cerita kita semua. Tak sabar sebenarnya nak tengok Abang Sani kita beraksi kan. Tapi sabar dulu. Untuk makluman anda, kita ada perkongsian selama berapa minggu ni. Kita ada 88 minggu, bukan 2 minggu saja. Nanti kan tak jumpa pula Abang Jambul kan. Okey, selama 2 minggu bermula minggu hadapan dan juga minggu lagi satu kita beri laluan kepada program Salam Baitullah. Kepada Syahrir Saripudin kita. Kita sama-sama ikuti untuk program Salam Baitullah 2 minggu saja. Jadi kepada anda yang rindu, yang ingin saksikan apa lagi kisah-kisah menarik dalam cerita kita ini, anda boleh saksikan di Facebook kami. Facebook kami apa ada? Cerita kita je lah. Kat situ banyak episod-episod yang sebelum ini kami kongsikan buat anda semua. Jadi kalau ada cadangan pun pandangan yang sedap-sedap yang menarik, anda boleh hantarkan ke Facebook kami. Nanti kami akan baca dan kami akan jawablah komen-komen anda semua tu. Boleh. Yang penting anda semua kena kekal sentiasa positif. Walaupun kita rasa kita mempunyai masalah yang besar, kena ingat ada insan lain yang lebih sukar perjalanan hidup dia. Masa kita tengah penat-penat bekerja ni, ada insan yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan juga bila orang penat-penat bekerja, kita kena sentiasa hargai mereka. Terutama sekali buat abang-abang cameraman. Terima kasih saya ucapkan. Sebab tanpa mereka, saya ni tak ada dapat shot yang cantik tadi kan, yang bergerak-bergerak tu tak ada. Abang-abang duduk diam je. Tapi sebabkan mereka komitmen, saya ucapkan ribuan terima kasih abang. Daripada pagi mereka bertugas sampailah ke tengah malam ni. Lepas ni pula ada Selamat Malam Malaysia. Lepas tu pula ada Selamat Salam Subuh. Tak ada. Sampai Selamat Malam Malaysia je. Apapun kita doakan supaya semua kita ini dipermudahkan urusan dan kita sentiasa istiqomah dalam apa saja yang kita lakukan. Kita kena niat kerana Allah SWT. InsyaAllah. Cukup-cukuplah tu Nadir. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu. Saya sangat sedih. Sekarang ini tak payah sedih. Kita nak dengar alunan ukulele daripada kanda kita. Kanda yang suka buat muka kerut dengan saya tu. Okey. Kita silakan Kanda Sani Sudin. Silakan. Tanya masih bertanya dalam sedar di antara dalam mimpi, ulurkan padaku secawan kopi, manisnya berbulakan realita.
sekeping roti. Tapi jangan bermentegakan mimpi. Aku ingin aku berselera untuk jama hidanganmu. Tapi lupa di manakah warung itu. Aku sering jadi lupa pada waktu berkasih denganmu. Teng 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 teng. Atau sengaja aku buat begitu. Teng 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 teng. Namun rindu ada sepanjang waktu. Teng 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 teng. Ku berharap kau mengerti akanku. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng 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 tong teng tong teng tong teng tong tong teng. That is the place where I'll push me big. Skrubben dal the fuss and dal the frida. Down the so much room. Hulurkan padaku secawan kopi. Manisnya berbulakan reality. Hulurkan padaku sekeping roti. Tapi jangan bermantegakan mimpi. La